yang dihormati dalam Karnival RPFFPI pertandingan telah Karya Agung Peringkat Negeri Sarawak tahun 2025 ajuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga sebagai moderator akan menjalani program diskusi santai kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya terdapat tiga ahli penyelenggara kita sana. Ahli penyelenggara pertama yaitu Saudari Siti Nurhaliza. Ahli penyelenggara kedua yaitu Saudari Sharon N. Dan ahli penyelenggara ketiga yaitu Saudari Winden Tesi. Pada pagi yang mulia ini kita akan menelaah karya agung yaitu Suratustati, dikenali sebagai kisah raja-raja ataupun sejarah Melayu. Sejarah Melayu ini karena ia merupakan satu-satunya dokumen mengenai sejarah Kesultanan Melayu pada abad ke-5 dan ke-16. Karya ini merupakan hasil daripada Tun Sri Lanang atau nama asalnya Tun Muhammad bin Tun Ahmad adalah sang penjaga yang dipercayai menyempurnakan karya ini pada abad ke-17, di mana teks awalnya sudah tertulis di zaman Kesultanan Melaka. Buku Suratustati ini diiktiraf sebagai karya agung bangsa Melayu dan menjadi teks utama dalam bidang sejarah, sastra, antropologi, dan politik. Buku ini juga dikenali sebagai sastra epik kebangsaan Melayu yang membentuk identiti dan jati diri. Kita akan membincangkan sebuah topik yang menarik, yaitu pembangunan insannya berdasarkan pembangunan raja Melayu yang mampu melahirkan pemimpin generasi Madani pada masa depan. Dengan tema diskusi kita yaitu generasi Madani bercetus sisi intelektual yang menekankan bagaimana nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keagamaan yang ada pada raja-raja Melayu pada zaman silam yang boleh menjadikan teladan kepada pemimpin, khususnya pemimpin generasi Madani pada masa ini. Sebelum saya memulai diskusi kita pada pagi yang mulia ini, marilah saya hadiahkan seragam pantun. Terbang merpati di ujung titik hingga berselancar di pohon ara. Mari kita telah akan sedari agar warisan terus bergerak. Tanpa melewatkan masalah ini, marilah kita mulakan dengan ahli panel pertama yaitu Saudari Siti Nurhaliza. Saudari Siti yang semua hadir pada pagi ini. Terima kasih. Saya akan membukakan soalan yang berbunyi seperti berikut. Pada pendapat saudari, bagaimana kebijaksanaan Sultan Mansur Shah dalam memastikan pemerintahan negara Kota Melaka berjalan dengan lancar? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator yang bijak lagi kasih pada hari ini. Seperti yang kita tahu, Sultan Mansur Shah merupakan seorang pemimpin yang bijaksana seperti yang telah diketengahkan oleh pengharga yaitu Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang telah mengetengahkan sifat kebijaksanaan Sultan Mansur Shah dalam harga agungnya, yaitu dalam bab 6 halaman 131 hingga halaman 137. Tahukah saudara dan saudari sekalian, siapakah yang menghantar surat kepada Sultan Mansur Shah pada ketika itu? Raja Cina telah menghantar surat kepada Sultan Mansur Shah untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri Melaka pada ketika itu. Maafkan saya kerana tersilap tadi. Seperti yang kita tahu, Sultan Mansur Shah telah menghantar banyak hadiah kepada Raja Cina
pada ketika itu. Hadiah yang dibawa terlalu banyak tidak terhingga, yaitu sagu, sehingga menjadi salah satu asbab mengapa Sultan Mansur Shah dikagumi sebagai pemerintah yang berwibawa dan berdaulat pada ketika itu. Kekaguman Raja Cina terhadap Sultan Mansur Shah dapat dilihat apabila Raja Cina menyatakan hasratnya untuk menjadikan Sultan Mansur Shah sebagai menantu. Dipetik dari halaman 134 dalam karya Selalatul Salatin oleh Tun Sri Lanang. Maka Puteri Halilu dengan segala anak menteri Cina lelaki dan perempuan sekalian pun semuanya diislamkan baginda. Setelah itu, maka Sultan Mansur Shah pun kahwinlah dengan anak Raja Cina, Puteri Halilu. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Sultan Mansur Shah yang menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri Cina pada ketika itu melalui perkahwinan politik. Setelah diislamkan, barulah Puteri Halilu yang merupakan puteri Cina dikahwinkan dengan Sultan Mansur Shah. Lalu bersumailah zuriat mereka sehingga ke hari ini, yang mengikat dua remaja besar itu dalam tali kasih dan persaudaraan. Peristiwa ini telah menceritakan bagaimana bijaksana dan arifnya buah pikiran Sultan Mansur Shah yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina yang merupakan kuasa besar pada ketika itu. Bak Mutiara kata yang besok mana sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau yang membawa maksud sekali membuat kerja beribu-ribu manfaat boleh diperoleh. Begitulah bijaknya Sultan Mansur Shah sebagai pemerintah kota Melaka yang menjadikan Melaka sebagai kota yang gemilang di samping menambah zuriat untuk mewarisi tahtanya pada ketika itu. Demikianlah kupasan saya mengenai kebijaksanaan Sultan Mansur Shah seperti yang diterangkan oleh Tun Sri Lanang. Terima kasih Saudari Siti karena telah memberi kuasa dan bernas kepada kesempaatan. Bersemangat. Sebabnya Sultan Mansur Shah merupakan seorang pemimpin yang bijaksana pada ketika itu. Baginda dengan pemerintah baginda kota Melaka mengalami zaman perusahaan merupakan zaman termasuk ataupun boleh disebut sebagai zaman keemasan negara kota Melaka. Benar sekali. Tindakan baginda sangat tidak yaitu mengukuhkan lagi hubungan antara pasangan besar melalui perkawinan. Baik. Seterusnya kita beralih kepada ahli federal kedua, yaitu Saudari Sharon A. Maafkan saya. Takut salah soal yang beri. Baiklah, Saudari Sharon yang berpakaian sungguh cantik pada pagi ini. Terima kasih Pak Moderator. Saya akan memberikan pernyataan seperti berikut. Melaka berkembang pesat ketika pemimpinnya berpandangan jauh. Berdasarkan pernyataan berikut, sejauh manakah Saudari mendukung pernyataan ini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator yang bijaksana. Izinkan saya untuk mengupas bab 7 dari buku Selalatul Salatin pada halaman 121 yang mengisahkan tentang menjalin hubungan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan Majapahit. Pengkarya yaitu Tuan Sri Lanang telah berjaya menerangkan watak Sultan Mansur Shah sebagai watak yang berpandangan jauh semasa pemimpinan kerajaan Melaka. Sultan Mansur Shah dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berpandangan jauh kerana telah melakukan berbagai strategi
untuk menjadikan Kota Melaka sebagai satu kota yang maju dan bidang kegiatan perdagangan. Hal ini dikatakan demikian karena Sultan Mansur Shah telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan yang sangat megah dan masyhur di peringkat Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Sultan Mansur Shah dikatakan telah mengawini putri Majapahit yang diberi nama Raden Galuh Cendera Kirana. Tahukah saudari dan sidang hadirin yang telah mendengar saya sekarang bahwa Kerajaan Majapahit ialah kerajaan yang telah wujud 100 tahun sebelum wujudnya Kerajaan Kota Melaka. Pengkarya yaitu Tun Sri Lanang telah mengetengahkan dan menaikkan martabat dan darjat empayar Melaka agar setara dengan empayar Majapahit yang dikatakan sangat megah pada masa itu melalui bukunya Suratul Salatin. Hal ini menjadikan Kota Melaka sebagai satu kota yang sangat megah kerana hubungan diplomatik yang telah dijalinkan antara Puteri Majapahit dengan Sultan Mansur Shah. Tahukah kalian sebelum perkahwinan antara Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit terjalin, Kerajaan Majapahit selalu menentang serangan kepada Melaka kerana Melaka dianggap sebagai satu ancaman dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Setelah perkahwinan antara Sultan Mansur Shah dengan Raden Galuh Cendera Kirana berlangsung, maka terlelailah kedua-dua perpecahan yang berlaku di Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit. Dengan ini, segala pedagang dari kerajaan Cina, Pasai, India dan Arab pun berduyun masuk ke Kota Melaka kerana mereka merasakan ia adalah peluang yang baik untuk mereka melakukan kegiatan perdagangan. Serta ini juga menjadikan kedudukan Melaka sebagai kota perdagangan pun kukuh. Ia juga digelar sebagai Malaka kerana yang membawa maksud himpunan dagang kepada pedagang dari Arab yang membawa pelbagai jenis barang dagangan seperti gaharu, kain, tekstil dan juga rempah ratus yang banyak ke Kota Melaka. Ini juga menjadikan Kota Melaka sebagai satu kota yang megah melalui perkahwinan politik yang telah dijalinkan antara Sultan Mansur Shah dengan Raden Galuh Cendera Kirana dari Kerajaan Majapahit yang masyhur pada masa itu. Bahana pepatah Melayu, "Bidung lalu kiambak pun bertahun," yang bermaksud persengketaan antara dua pihak boleh dijalinkan melalui perkahwinan politik seperti mana yang dilakukan oleh Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada Tuan Moderator yang bijaksana. Baik, terima kasih atas pandangan saudari Jenderal Arif sebentar tadi. Dalam karya Suratul Salatin ini kita dapat melihat kepimpinan Sultan Mansur Shah yang merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Langkah kita dalam peperangan ini hubungan diplomasi antara bangsa-bangsa besar telah berjaya membawa keamanan dan kemakmuran dalam kota Melaka. Jadi itu bukan satu langkah bagi seorang pemimpin yang harus memiliki tiba seorang pemimpin lalu kepada yang jauh bagi kepentingan negara dan rakyatnya. Sebelum kita lanjut dengan ahli pidana kedua yang merupakan ahli pidana terakhir, perkataan saudari Siti Raja Nur yang kedua. Terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada ahli pidana ketiga yang merupakan ahli pidana terakhir, yaitu saudari Fitri Trisi. Cerita pada pagi ini. Terima kasih atas pujian Tuan Moderator. Baiklah, pada pendapat saudari, bagaimanakah pada zaman belakang yaitu Sultan Ahmad Shah menjalankan amanahnya sebagai pemimpin besar setelah setara dari sikap kesalimannya sebelum dilantik di Israel.
Baiklah, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas soalan yang diberikan kepada saya berupa tadi. Di sini, pada pandangan saya, pengkayaan bagi kaya agung adalah tulisan nanti iaitu Tun Sri Lanang telah mengetengahkan watak Sultan Mahmud Shah sebagai seorang pemimpin yang insaf. Seperti yang telah dikupas dari abang 11 muka halaman 235 hingga halaman 237. Di sini saya ingin menyatakan bahawa Sultan Mahmud Shah merupakan seorang pemimpin yang insaf dari sikap zalim baginda ketika memerintah di kerajaan Melaka. Baginda telah menuntut dan mempelajari ilmu agama dari seorang Maulana, iaitu Maulana Yusuf. Maulana Yusuf telah berjaya dan mendidik baginda tentang nilai-nilai agama dan ajaran agama Islam secara mendalam menelusuri ilmu yang diperoleh oleh beliau dari seorang Maulana, iaitu Maulana Abu Bakar. Selain itu, Sultan Mahmud Shah juga turut sanggup mengenal dirinya sebagai seorang fakir di hadapan para ulama semata-mata baginda ingin menuntut ilmu agama. Baginda bertindak sedemikian kerana baginda ingin mempelajari lebih mendalam tentang agama Islam dan ingin mengukuhkan lagi imamnya dalam dirinya sebagai seorang umat Islam dan patuh akan perintah Allah. Di sini saya ingin menyatakan peristiwa Sultan Mahmud Shah ketika bersikap zalim ke masa pemerintahan di kerajaan Melaka. Baginda merupakan seorang pemimpin yang zalim dan tidak adil semasa memerintah. Di sini jelas kelihatan bahawa Sultan Mahmud Shah telah menunjuk insan iaitu Raja Zainal dengan Raja Mandalia kerana perasaan tidak puas hati dan percaya akan fitnah yang dikatakan oleh para pembesar. Raja Zainal dibunuh oleh Ambukan yang diarang oleh Sultan Mahmud Shah kerana Sultan Mahmud Shah ini sebenarnya tadi merasa iri hati terhadap beliau kerana mempunyai para supaya kaca yang menjadi idaman para wanita di kerajaan Melaka. Manakala kematian Sultan Mahmud Shah juga berpunca dari hasil perkara cerita antara dua pembesar, iaitu Kito dan Raja Mandalia. Raja Mandalia dengan Kito menyebabkan fitnah bahawa Bendahara Seri Maharaja telah ingin mencuba untuk membelot tahta Raja Sultan Mahmud Shah. Oleh itu, Sultan Mahmud Shah berasa geram dan murka terhadap baginda dan bernekat untuk membunuh dan bernekat untuk membuat dua orang bawahannya untuk menangkap dan membunuh Bendahara Seri Maharaja. Berdasarkan peristiwa ini, Tun Sri Lanang juga berjaya menunjukkan bahawa seorang pemimpin yang adil dan hukum imannya amat penting kepada sebuah kerajaan. Hal ini dikatakan demikian, pemimpin yang hukum imannya mampu membentuk kerajaan yang seimbang dari segi moral, rohani dan sosial. Selain itu, pemimpin yang adil membolehkan menegak keadilan dalam sebuah kerajaan supaya keistimewaan rakyat dapat dibela dan adil dan sesama. Oleh itu, peristiwa ini boleh jadikan sebagai teladan kepada seluruh pemimpin di sebuah kerajaan agar berfikir secara meluas untuk mentadbir dengan lebih baik, adil dan sesama. Bak kategorilah Raja Ali Haji, hukum adil atas rakyat, tanda raja tiadanya. Oleh itu, setakat ini sahaja yang mampu saya ulaskan kepada saudara dan saudari mengenai seorang pemimpin yang insaf, yaitu Sultan Mahmud Shah. Terima kasih saudari Bibir atas pencerahan sebentar tadi. Dapat disimpulkan bahwa Sultan Mahmud Shah yang pada asalnya merupakan seorang pemimpin yang zalim, namun telah insaf setelah bertakwa kepada Allah, sehingga dia dipanggil Mahmud. Keinsafan kepada kita telah membentuk hati saya dan harus dijadikan pengajaran oleh pemimpin pada masa depan agar tidak zalim dalam pemerintahan dan seterusnya menangkap nilai agama. Baiklah, program
Baiklah, terima kasih kerana telah memberikan saya peluang. Dapat disimpulkan bahawa Tun Sri Lanang sebagai pengkarya karya Agung Sunan Datu Salatin ini telah berjaya mengetengahkan betapa bijaknya Sultan Mansur Shah sebagai pemerintah Kota Melaka pada zaman itu. Sultan Mansur Shah telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan pemerintah dari kerajaan lain melalui perkahwinan politik. Kebijaksanaan Sultan Mansur Shah dan kematangan berfikirnya haruslah kita contohi sebagai generasi madani pada masa ini agar masyarakat pada masa ini dapat bersikap dengan lebih terbuka dan liberal terhadap perbezaan budaya yang terdapat di Malaysia, lebih-lebih lagi kerana kita mempunyai banyak kaum di negara ini. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi sifat Sultan Mansur Shah ini. Demikianlah pendapat saya terhadap Sultan Datu Salatin membicarakan tentang kebijaksanaan itu. Baik, terima kasih atas tadi. Kita balik kepada kesempatan Terima kasih Tuan Moderator yang bijaksana. Di sini dapat saya simpulkan bahawa sifat kepimpinan Sultan Mansur Shah yaitu berpandangan jauh harus ada dan diaplikasikan dalam diri pemimpin pada masa ini dan juga generasi madani seperti kita yaitu pelajar agar dapat membentuk seorang modal insan yang berpolitik dan berupaya untuk memacu negara ke arah yang lebih gemilang. Kegemilangan yang saya maksudkan di sini, hadirin sekalian, adalah kegemilangan dalam ekonomi. Ekonomi kita haruslah berdaya saing dengan ekonomi di negara luar seperti negara China dan negara Jepun yang maju. Itu saja yang dapat saya ringkaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Di sini saya dapat menyimpulkan bahawa karya Agung merupakan hasil penulisan yang bernilai tinggi dari segi ilmu, budaya dan seni yang dianggap sebagai khazanah budaya kerana isi-isi dalam karya Agung memiliki nilai-nilai moral, pemikiran mendalam dan pengajaran yang berbekas pada zaman. Dalam kesusahan Melayu, karya Agung seperti Sunan Datu Salatin telah mencerminkan sejarah dan jati diri kepada masyarakat, terutamanya golongan muda dan para pemimpin di masa ini dan pada masa hadapan. Oleh itu, kita dapat mengetahui bahawa karya Agung bukan sekadar mencatat sejarah, tetapi menjadi lambang ketinggian tamadun Melayu semenjak semenjak kerajaan Melaka. Oleh itu, generasi muda pada masa ini haruslah memelihara, mengkaji dan menjaga karya Agung supaya warisan ini dapat diteruskan secara sempurna pada zaman. Setakat ini saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada ahli-ahli yang telah membuat rumusan idea yang sangat baik. Kita sekarang sudah berada pada penghujung program diskusi santai pada pagi ini. Sebagai moderator, saya ingin merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua ahli dan para ahli yang telah percaya diskusi kita pada pagi ini. Semoga segala ilmu dan pengetahuan terus dijadikan perubahan kepada pemimpin generasi muda ini pada masa depan. Akhir kata, karya sejarah Melayu telah mengangkat martabat raja-raja ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita memacu masa depan Malaysia yang lebih mulia seiring dengan gagasan masyarakat ini. Sebelum saya melanjutkan diskusi kita pada pagi ini, saya ingin mohon maaf sekiranya bisa berkenan untuk bahas
kasih.